Assalamualaikum, nama saya Nur Amira Fahana dari kelas TP6A. Saya akan menerangkan tentang apa itu layout plan. Okey, yang pertama, layout plan adalah perancangan susun atur menentukan susunan fizikal terbaik dari semua sumber yang memakan ruang dalam sesebuah kemudahan. Sumber-sumber ini mungkin termasuk meja, pusat kerja, kabinet, orang, seluruh pejabat atau bahkan jabatan. Maksudnya adalah mengenai pengaturan dalam perniagaan tidak hanya dibuat ketika kemudahan baru yang sedang dirancang, tetapi mereka dibuat setiap kali ada perubahan dalam pengaturan sumber daya, seperti pekerja baru yang ditambahkan, mesin dipindahkan atau perubahan prosedur yang sedang dilaksanakan. Juga perancangan susun atur dilakukan setiap kali ada perkembangan di kemudahan atau pengurangan ruang. Assalamualaikum, nama saya Rehana Nadia binti Rashid daripada kelas DP6B. Ingin menerangkan objektif layout plan. Objektif utama susun atur sesuatu tempat adalah untuk memaksimumkan pengeluaran dengan kos minimum. Susun atur harus dirancang sedemikian rupa sehingga fleksibel untuk berubah mengikut proses baru dan teknik pengeluaran. Susun atur kolej dirancang dengan objektif berikut. Yang pertama, memastikan penggunaan peralatan dan ruang yang ada secara optimum. Yang kedua, mencapai aliran kerja yang baik dan mengelakkan pengumpulan kerja. Yang ketiga, memastikan keselamatan pelajar lebih terjamin dan mengelakkan berlakunya kemalangan. Yang keempat, menyediakan pengawasan dan kawalan pengeluaran yang berkesan. Yang terakhir, menyediakan pusat perkhidmatan yang mencukupi dan selesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kalisa Balkis binti Jeffrey daripada kelas DP6R. Pada hari ini, saya akan menerangkan tentang kepentingan plan layout. Baiklah, untuk isi yang pertama iaitu menjadikan susun atur lebih lancar dan fungsi pembuatan yang lebih cekap. Di sini, maksudnya jelas sekali bahawa plan layout ini amat penting dalam membuat atau menentukan sesuatu susun atur yang kemas dan lancar. Selain itu juga, ia berfungsi dalam membantu kita menghasilkan pembuatan ataupun penghasilan sesuatu produk dengan cara yang lebih cekap. Baiklah, untuk isi yang kedua iaitu membantu dalam kecekapan operasi seperti dalam kos pengendalian bahan. Untuk pengetahuan, plan layout juga dapat membantu kita mengurangkan kos dalam penghasilan produk melalui pengendalian bahan. Untuk isi yang ketiga, ia mampu meminimumkan proses pengeluaran. Okey, macam isi nombor 2 tadilah.
dia mampu mengurangkan proses pengeluaran, tetapi ia bergantung kepada susun atur ataupun bagaimana kita mereka plan layout tu. Kalau betul cara kita mereka susun aturnya, cara kita menyusunnya, betul lah hasilnya pun memberansangkan lah. Untuk isi yang keempat, iaitu mengurangkan pengeluaran kaki tangan dan peralatan serta inventory proses. Okey, dekat sini bila adanya plan layout ni, jadinya jumlah pekerja yang diperlukan tu tidak terlalu ramai. Sebab apa? Plan layout ni sebenarnya dia macam suatu carta alih ataupun orang kata lakaran yang boleh dibuat juga untuk pembahagian tugas supaya tempat kerja ataupun situasi tu tak terlalu sesak ataupun terlalu mendesak. Okey, baiklah, masih lagi di poin kepentingan plan layout, iaitu kita pergi kepada isi yang kelima, yang bermaksud untuk komitmen jangka panjang. Okey, kenapa pentingnya plan layout ni direka dan dilakar sebetul-betulnya tadi? Ialah untuk komitmen jangka panjang ataupun untuk kegunaan dalam jangka masa yang lama. Sebagai contoh, macam sekarang kita tahu yang kita punya negara, satu dunia dilanda wabak COVID. Dan Malaysia salah satu negara yang ambil pendekatan untuk menetapkan SOP di setiap sektor-sektor yang orang kata yang melibatkan pergerakan ramai orang. Sebagai contoh, di pusat pengajian tinggi iaitu di college, SOP di dalam bilik kuliah dan di kafe, di mana sebelum mereka menetapkan SOP ni, mereka telah merangka sebaik-baiknya plan layout ni dahulu untuk memastikan prosedur SOP tu berjalan dengan lancar dan boleh digunakan untuk jangka masa yang lama. Sebab kita tak tahu COVID ni berapa lama. Jadi untuk memastikan SOP tu dipatuhi dan selari, mereka merangka dahulu plan layout ni sebelum membuat keputusan. Itulah gunanya ada plan layout ni. Baiklah, untuk isi yang keenam pula, iaitu memudahkan urusan pengeluaran. Macam tadilah, poin yang depan tadi, bila kita dah ada plan layout ni tadi bahasa mudah dia susun atur kan. So bila kita dah ada susun atur, ada flownya, jadi kita nak melakukan sebarang urusan pengeluaran, biasanya benda ni dikilang-kilang, benda tu jadi mudah sebab kita akan rujuk balik kita punya plan layout yang kita dah reka tadi. Lepas tu isi yang ketujuh iaitu menyediakan persekitaran kerja yang kondusif. Okey. Plan layout ni ataupun susun atur ni sebenarnya untuk menjimatkan ruang di tempat yang melibatkan, senang cerita di tempat kerja lah. Dia nak menjimatkan ruang. Jadi bila adanya susun atur yang baik, yang betul, pekerja yang bekerja di tempat itu pun akan merasa selesa. Maknanya tak adalah macam pergerakan mereka untuk buat kerja tu terganggu ataupun terbatas. Yang terakhir sekali iaitu mempengaruhi aliran bahan dan proses tenaga kerja, kecekapan penggunaan ruang serta pengawasan. Okey, macam saya cakap tadi, plan layout ni sebenarnya kegunaan dia bagus dan dia mempengaruhi semua. Dia mempengaruhi semua aktiviti dan situasi. Perlunya ada plan layout ni, macam ni lah. Untuk memudahkan tenaga kerja, untuk menghasilkan kerja dalam orang kata apa,
dalam suasana yang selesa. Lepas tu untuk menjimatkan penggunaan ruang. Assalamualaikum. Nama saya Siti Sarah binti Rosaizat. Saya akan menerangkan tentang rancangan layout plan mengikut SOP yang ditetapkan dan nilai tambah kepada pengoperasian syarikat. Yang pertama ialah pelan layout bilik kuliah kolej mengikut SOP. Saiz kelas yang standard ialah 70 meter persegi dan saiz kelas ini boleh memuatkan maksimum sebanyak 20 meja. Setelah membuat susunan mengikut SOP dan ia mengambil kira iaitu ukuran satu meja dan satu kerusi. Jarak meja pelajar dan meja pensyarah ialah 1 meter. Jarak dengan meja belakang adalah 1 meter. Jarak dengan meja hadapan adalah 1 meter. Dan jarak dengan meja sebelah adalah 1 meter. Dan akhir sekali, jarak meja dengan tingkap adalah 0.5 meter. Manakala pintu masuk berada di hadapan dan pintu keluar berada di belakang. Yang kedua ialah pelan layout kafe kolej mengikut SOP. Jarak antara meja makan dan kaunter pembayaran adalah 1 meter. Jarak dengan meja belakang adalah 1 meter. Jarak dengan meja hadapan adalah 1 meter. Dan jarak dengan meja sebelah adalah 1 meter. Seterusnya, jarak antara pelajar untuk membasuh tangan adalah 1 meter. Jarak antara pelajar untuk membuat pembayaran adalah 1 meter. Seterusnya, jarak antara pelajar untuk mengambil makanan adalah 1 meter. Akhir sekali, pintu masuk berada di sebelah kanan dan pintu keluar berada di sebelah kiri. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang nilai tambah kepada pengoperasian syarikat, iaitu perbandingan antara susun atur yang lama dan yang baru. Perbandingan antara kedua-dua pelan ini ialah sebelum adanya SOP, kerusi dan meja di kafe disusun secara padat, maka laluan akan menjadi sempit dan menyukarkan pergerakan para pelajar dan warga kolej. Dan ia sama juga di bilik kuliah, penyusunannya agak padat dan tidak teratur. Maka, dengan adanya SOP ini, bilik kuliah dan kolej menjadi lebih teratur dan memudahkan pergerakan pelajar tanpa berlakunya sebarang kemalangan. Walaupun perlu mematuhi ruang baharu, tapi ia memberikan suasana yang lebih konduktif kepada warga. Sekian, terima kasih.